Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So kali ini kita akan melihat topik ke-6 iaitu dispersion dalam optical fiber. So apa itu dispersion? Okey, jika kita lihat sebelum ni di mana kita belajar berkenaan attenuation. Okey, beza attenuation dengan dispersion adalah attenuation akan reducekan power. Okey, jika kita lihat di sini dia ada 10001. Tetapi bila power itu melalui fiber, optical fiber yang mempunyai length tertentu, dia akan menyebabkan power kepada setiap peak ini akan berkurang. Okey. So itu kita panggil attenuation. Okey, jika power itu disebabkan oleh device, kita panggil insertion loss. Masih ingat lagi kan? Jika dia attenuation, dia disebabkan oleh bila intensity ataupun light itu propagate di dalam optical fiber. Tetapi bila dia melalui devices ataupun optical component, maka kita panggil dia insertion loss. Okey. Manakala apa itu pula dispersion? Dispersion ni dia tidak hilang power, tetapi dia akan merubah kepada path yang membawa power berkenaan. Okey, so di mana kalau kita lihat di sini kita ada path 101. Okey, bila melalui optical fiber yang mempunyai dispersion di dalamnya, maka dia akan menyebabkan berlaku path itu dia akan tersebar ataupun terspread. Okey, dia akan melebar. Di mana kalau dilihat di sini, keseluruhan power ini adalah sama dengan power yang ni. Cuma sekarang dia macam dipenyekkan lah. Macam tu lah. So dia akan spreadkan path berkenaan, menyebabkan dia akan combine antara dua path dan menghasilkan 111 yang sepatutnya asalnya 101. Okey, untuk lebih nampak berkenaan dispersion, jika kita lihat di sini, kita ada input path yang 101. Bila dia melalui satu distance tertentu, yang di dalam distance itu ataupun dalam optical fiber itu mempunyai dispersion, maka kita akan melihat dia akan berlaku delay. Maksudnya path yang di sini akan bergerak, yang ni bergerak laju, yang ni bergerak perlahan. Okey, jadi dia menyebabkan bila dah makin jauh, macam kita lah kalau kita jalan kawan-kawan, okey, ada yang bergerak perlahan, ada yang bergerak laju. So kita nak kejar balik kawan. So bila dia bergerak tu, pergerakan itu akan menyebabkan berlaku combination. So ini dia akan menghasilkan 111. Okey. So bermaksud di sini dispersion ini kita boleh definisikan sebagai path yang telah kehilangan disebabkan oleh adanya dispersion di dalam optical fiber. Okey. So apa persamaan ataupun equation yang perlu tahu dalam optical fiber sebab dia melibatkan path. So kat sini kita nampak adalah kita perlu melihat kepada bandwidth. Kenapa bandwidth? Sebab kita ingin melihat kepada berapa besar width yang terhasil disebabkan oleh terpenyek tadi. So berapa path yang terhasil. Okey, so kat sini kita akan nampak BT equal to 1/2 Tor. So Tor ini adalah dikaitkan dengan path tadi, iaitu path broadening. So di sini yang kita kata di mana path itu memainkan peranan di dalam dispersion. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan dispersion per unit length equal to Tor. Okey, jadi untuk mendapatkan nilai dispersion adalah Tor over length lah. Kita bergantung kepada panjang optical fiber berkenaan. Okey, jadi mudah fahamlah di mana bila sesuatu light propagate di dalam fiber yang mempunyai panjang tertentu, dia akan ada dispersion tertentu
bila pas itu berlaku spread ataupun pas itu berlaku pembesaran daripada yang asalnya. Okey. So kita ada satu contoh macam mana kita nak kira berdasarkan equation yang telah kita nyatakan tadi. A multimode graded index fiber exhibit total path broadening of 0.1 microsecond over a distance of 15 km. Okey, kat sini kita tengok 0.1 microsecond ini didefinisikan kepada apa? Path broadening. Path broadening adalah tau. Okey. So over a distance of 15 km, so ini adalah kita tahu dia adalah length. Okey. So kat sini dia apa yang dia nak? Estimate the maximum possible bandwidth on the link assuming no intersymbol interference. So kita hanya melibatkan kepada dispersion. So macam mana kita nak cari bandwidth? Bandwidth apa dia tadi? B kan? Okey. So macam mana kita nak relate dia tadi? Kita tahu B equal to 1/2 tau. Jadi kan? Ni. Okey. B equal to 1/2 tau. So kita masukkan nilai tau tu je. 1/2 0.1 microsecond. So kita akan dapat nilai bandwidth dia. Okey. So di sini yang kedua pula dia kata the path dispersion per unit length. Okey, dia nak path dispersion per unit length. Okey, sekarang ni kita kena combinekan yang ada length. Okey. So kita kata tadi DL equal to tau. Okey. So kata dispersion per unit length. Okay, so kat sini path dispersion per unit length. So kita akan dapatkan nilai dispersion tau over length. Okay, so di sini kita akan kata 0.1 microsecond divide by 15 km. So kita akan dapatlah nilai dia berapa tadi. Okey, manakala sekarang dia nak bandwidth length product for the fiber. Okey, maksudnya dia nak BL. Yang ni yang dia nak. So macam mana kita nak tukar ke BL tu tadi? So kita boleh menggunakan B 1/2 DL. So dia nak BL. So 1/2D. So ambil je nilai yang di sini, masukkan di sini. So kita akan dapatlah nilai bandwidth length product for the fiber. Okay. So harap bolehlah. So dispersion kita boleh kata dia adalah sebenarnya spread of information. Okey, di mana kita kata bila dia melalui satu fiber yang mempunyai dispersion daripada 111 10101, maka dia akan jadi 11111 disebabkan berlaku spread di dalam pas berkenaan. Okey, jadi di sini kita boleh nyatakan bahawa ada beberapa jenis type of dispersion. Beberapa jenis dispersion, iaitu yang pertama adalah intermodal dispersion. Okay, so intermodal dispersion ni basically berada di dalam multimode fiber. Okay, yang kedua adalah material dispersion. Okay, so material dispersion ni adalah bergantung kepada group velocity kepada refractive index ataupun kita panggil group index enhanced on wavelength. Manakala waveguide dispersion pula adalah melibatkan kepada waveguide structure. Group velocity yang bergantung kepada waveguide structure, iaitu antara, kalau contoh di sini adalah antara core dan cladding. Manakala chromatic dispersion adalah combination antara material dispersion dan waveguide dispersion. Okey, so kita akan tengok satu-satu
jenis-jenis dispersion. Okey, untuk intermodal dispersion ini, kalau kita tengok, okey, kita ada optical fiber, kita ada core dan kita ada cladding. Okey, di sini kita tahu dalam intermodal dispersion ni kebanyakan adalah melibatkan kepada multimode. Okey, so dia melibatkan kepada multimode. Okey, jadi di sini kita perlu lihat, kalau lihat di sini kita ada berapa dia punya light yang propagate. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 light yang propagate. So di sini kalau kita lihat kepada propagation of the light ni, kita akan nampak, okey, contohnya di sini, yang ni yang straight ni maksudnya yang full masuk di dalam fiber. So kita kata dia V ni is the velocity over equal to C over N1. So dia melibatkan kepada refractive index N1 lah. Okey, manakala untuk yang nampak yang kelima ni, okey, kita kata dia mengira dia punya VG dia. So kita akan dapat spread of dia punya path broadening dia adalah melibatkan kepada L over VG min minus L over VG max. So kalau daripada sini kita akan dapat last kali dia adalah melibatkan kepada perubahan ataupun depends kepada length dalam fiber berkenaan. So makin besar length tu, maka makin besarlah dia punya path broadening. Okey. So sini kita boleh katakan bahawa untuk intermodal dispersion ini lebih melibatkan kepada refractive index. Okey. So di sini kita nampak secara fundamentalnya. Okey, di mana bila kita ada emitter, kita ada receiver dan kita bagi a very short light path. Okey, contoh di sini kalau kita bagi yang path yang ni, so dia akan menyebabkan berlaku separation, maka ini adalah nilai delta Tor dia yang melibatkan path broadening dia. Okey, so group delay yang kita boleh tengok ataupun broadening ataupun path broadening dia tadi adalah melihat kepada persamaan L equal to VG. Okey, so group velocity. Okey, so group velocity ni basically depends on refractive index, V number and the profile. Okey, so di sini kita boleh nampak lah kalau refractive index ni basically dia akan bergantung, dia akan macam mana mapping kepada material dispersion. Manakala kalau V number disebabkan oleh structure kepada fiber berkenaan itu core dan cladding, maka kita kata dia adalah waveguide dispersion. Manakala kalau untuk profile pula yang melibatkan kepada perbezaan refractive index, maka kita kata profile dispersion. Di sini kita boleh lihat di dalam fiber yang berbeza, iaitu yang di dalam multimode fiber jika dia melibatkan intermodal dispersion. Jika kita lihat di sini, jika kita menggunakan step index fiber, intermodal dispersion lebih mudah berlaku berbanding kalau kita menggunakan graded index. Okey, so graded index memberikan nilai dispersion yang lebih kurang. Maksudnya path tu lebih kecil, dia punya path broadening dia lebih kecil berbanding dengan kalau kita menggunakan multimode step index fiber. Tetapi kalau kita menggunakan single mode itu, maksudnya path intermodal itu lebih tidak adalah, maksudnya tidak melibatkan kepada intermodal dispersion. Okey, jadi perbezaan itu kita boleh nampak di output of path ni. Okey, di mana bila kita menggunakan step index, dia akan menyebabkan path broadening dia tu besar. Okey, path broadening dia besar. Manakala bila kita menggunakan graded index, path broadening dia lebih kecil. Okey, tetapi kalau kita menggunakan single mode ni memang dah tak adalah path broadening dia.
menghampiri. So dia hanya melibatkan kepada insertion loss. Melibatkan kepada attenuation, sorry. Okay, so di sini macam mana kita nak overcome, macam mana kita nak mengurangkan intermodal dispersion atau kita boleh kata modal dispersion. So pertama kita guna lower bit rate. Kenapa kita kena guna lower bit rate? Supaya bila kita menggunakan lower bit rate, kita dapat mengelakkan overlap antara signal dengan signal yang lain. Okay, so bila kita menggunakan lower bit rate ni maksudnya kedua-dua jalan dalam keadaan perlahan lah, tak ada yang laju, so dia akan menyebabkan gap tu ada. Okay, so yang kedua kita pakai gradient index fiber macam saya cakap tadi lah. Okay, berbeza dengan step index dan gradient index. So gradient index lebih mengurangkan dia punya refractive index dan mengurangkan dispersion di dalam fiber. So itu akan menyebabkan kita punya path broadening itu berkurang. Okey, manakala yang ketiga kita boleh kurangkan dengan core size atau increasekan the wavelength. Maksud di sini kita menggunakan core yang lebih kecil. Okey, supaya intermodal itu dapat dikurangkan. Bila ini kita boleh nampak perbezaannya bila kita menggunakan single mode fiber. Okey, kalau contoh tadi, kalau kita menggunakan step index fiber yang multi-mode, dia akan menyebabkan dispersion yang sangat besar. Itu path broadening dia pun sangat besar. Okey, tetapi bila kita mengurangkan kita punya core, kita akan menyebabkan dia punya path broadening dia mengecil. So, bila path broadening mengecil, maka kita dapat mengelakkan modal dispersion berlaku. Okey, so apa itu material dispersion? Basically, material dispersion, waveguide dispersion ini memang selalu ada di dalam single mode fiber. Okay, material dispersion ini adalah melibatkan kepada different group index bila kita launchkan source di dalam fiber berkenaan lah. Contohnya lah, kalau kita release source yang LED dengan laser. Okey, itu dah berbeza. Itu akan menyebabkan berlakunya kita panggil cone acceptance yang berbeza, dan ia akan menghasilkan perubahan kepada sudut di dalam optical fiber berkenaan. Okey. So makin besar, maksudnya makin kita besar menggunakan LED, contoh kita guna LED, maka dia akan menyebabkan material dispersion dia besar. Jadi kita perlu kurangkan dengan menggunakan laser, di mana laser akan memberikan nilai path tu lebih kecil. Bila dia bagi lebih kecil, maka dia sebenarnya lebih sharp. Bukan lebih sharp lah. So bila lebih sharp tu lebih mudah untuk dia masuk di dalam optical fiber, dan dia akan mengurangkan masalah material dispersion. Bila makin besar, maka dia akan menyebabkan efek kepada sudut di dalam optical fiber berkenaan. Disebabkan material dispersion ni adalah melibatkan kepada perubahan yang besar kepada refractive index. Okey, so di sini kita boleh nampak kita ada dua wavelength yang kita masukkan. Okey, pada permulaan dia ni samalah. So bila mula sama, so kita combine dua wavelength ni, kita nampak satu peak yang besar. Okey, tetapi bila dia telah melalui fiber ni, kalau kita nampak dekat bawah ni, so dia masih tak overlap. Tapi bila sampai di tengah, kita dah nampak shift dah yang hitam ni duduk kat tengah dah. Okey, di mana berlaku overlapping. Okey, bila berlaku overlapping, maka dia akan menyebabkan benda ni ataupun wavelength 1, wavelength 2 ni ada shift, perbezaan shift. Maka ia akan menghasilkan path broadening. Okey, so di sini yang kita perlu memainkan peranan dalam menentukan source apa yang sesuai untuk menghilangkan atau mengurangkan material dispersion. Okey, so di sini kita boleh nampak
perbezaannya bila kita menggunakan bila berlakunya pulse broadening. Okey, di mana dia akan melibatkan kepada group velocity yang di dalam optical fiber berkenaan menyebabkan berlaku separation di dalam terhadap pulse. Okey. So di sini untuk kita mengira macam mana kita nak dapat nilai material dispersion coefficient dia, so kita bergantung kepada yang ni lah. Kita tahu pulse broadening per unit length maka equal to the dispersion, material dispersion dan wavelength. Okay, so wavelength spectrum tu lah, wavelength spectrum yang source tadi kita kata. Okay, so kalau source tu besar maka dispersion dia besar. Kalau dia punya bandwidth of the source itu, okay, bandwidth of the source tu kecil, maka dia akan mengurangkan nilai dispersion di dalam fiber. Okay, so di sini bila kita combine, bila kita melihat kepada persamaan ni dan bila kita berlaku perubahan di dalam wavelength, maka kita boleh melihat nilai DM dia akan akhir sekali lambda over C D kuasa 2 N equal to D lambda kuasa 2. So inilah yang kita akan boleh kira dia punya nilai material dispersion coefficient berkenaan. Okey, manakala waveguide dispersion pula, apa itu waveguide dispersion? So waveguide dispersion, basically the higher the wavelength, the greater the penetration into the cladding. Kalau kita nampak di sini, okey, kita nampak ini yang different kita punya apa panggil source. Okey, kalau nampak di sini kita nampak yang lebihan ini. So ini yang menyebabkan kita panggil dia adalah waveguide dispersion. Maksudnya bila kita memberikan nilai ataupun portion of light terpaksa dibawa di dalam cladding, maka itu akan menyebabkan berlakunya waveguide dispersion. Okey, so di sini waveguide dispersion adalah disebabkan oleh bila yang ni dia lebih kecil lah, maksudnya daripada berbanding yang ini dengan yang ini, waveguide dispersion yang ini lebih besar berbanding yang ini. Okey, so kita nak kalau boleh fully masuk dalam ni, masuk dalam core sahaja, tidak berlaku separation to the cladding. Tapi untuk carry dia tu susah lah juga. Jadi kita perlu akan ada juga waveguide dispersion. Okey, so kalau nampak sini dia akan berlaku perubahan. Dia akan nampak light itu move faster than cladding move faster than a core. So kita akan nampak dia akan menyebabkan, kalau ni kan dia sama. Okey, bila dia bergerak, light itu dia akan nampak yang dalam cladding ni lebih laju. Okey, so dia akan menyebabkan tertinggal kita punya yang core. So basically kalau dalam multimode ni untuk waveguide dispersion ni dia tak adalah sebab dia besar. So dia fully masuk dalam core. Tetapi dalam single mode ni dia ada sebab single mode ni dia punya core dia kecil. Jadi dia akan berlaku waveguide dispersion di dalam cladding. Okey, untuk persamaan waveguide dispersion ini adalah melibatkan kepada beta, iaitu dia akan melibatkan kepada V number dan juga wavelength. So dia bergantung kepada V number sebab macam kita mention tadi, kalau untuk material adalah bergantung kepada refractive index, manakala waveguide dia bergantung kepada V number. Kenapa V number? Adalah disebabkan oleh perbezaan antara diameter antara core dan cladding. Maka ia akan menyebabkan berlakunya waveguide dispersion. Okey, so kat sini untuk propagation constant menggunakan persamaan beta over K kuasa 2 refractive index cladding kuasa 2 divide by refractive index core kuasa 2 minus refractive index cladding kuasa 2. So ini bergantung, kalau kita lihat di sini, dia bergantung kepada core berkenaan. Okey, ni ingat lagi kan? LP01 maksudnya dia ada 1. So LP11 dia ada 2. Okey, LP21
Maksudnya kat sini dia ada dua. Macam tu. Okey. So di sini kita nak menunjukkan bahawa perbezaan kepada nilai ataupun TM ataupun kita panggil LP ini akan memberikan nilai perubahan kepada waveguide dispersion berkenaan. Okay, so if we use a light pulse of very short duration with a wavelength spectrum of delta lambda, so the broadening or dispersion per unit length in the output light pulse due to the waveguide dispersion. Okay, so kat sini kita nampaklah delta lambda over L akan libatkan kepada dispersion. Ini basically kalau kita menggunakan V number around 1.5 to 2.5, so kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. So dia sangat bergantung kepada radius. Okay, so untuk wavelength dispersion ni memang dia depends kepada geometry of the core dalam fiber berkenaan. Okay. So di sini kita boleh lihat antara material dispersion and waveguide dispersion untuk A ataupun untuk dia punya core dia tu 4.2 cm. Micrometer. And the total of chromatic dispersion coefficient adalah combination kepada material and waveguide. So kita akan nampak kat sinilah. Contoh di sini kita kata ini adalah material dispersion. So ini adalah waveguide dispersion. Combination kepada kedua waveguide dispersion, maka kita akan hasilkan satu kita panggil pada wavelength tertentu yang dia sangat sesuai untuk digunakan bagi mengurangkan ataupun bagi mendapatkan dispersion itu zero. So daripada sini kita boleh dapatlah wavelength nilai apa yang sesuai untuk diberikan kepada fiber berkenaan supaya tidak ada dispersion berlaku. Okey, so di sini kita boleh lihat secara antara intermodal, material and the waveguide. So intermodal ni dia melibatkan kepada contoh kita ada mode pada satu spektrum beza, maka menghasilkan satu dispersion, manakala yang ni depends kepada wavelength. Okey, di mana kalau kita menggunakan wavelength ataupun source yang berbeza, maka ia akan menyebabkan berlaku material dispersion. Manakala untuk waveguide ni pula adalah depends kepada V number, depends kepada core ni. Core ni akan menyebabkan dia lebih perlahan perjalanan dia daripada cladding. So dia akan menyebabkan berlaku waveguide dispersion. Okey, jadi chromatic dispersion ini adalah melibatkan combination kepada material dispersion and the waveguide dispersion. So material dispersion will be arise from the variance of refractive index, manakala waveguide dispersion adalah depends kepada geometry of the fiber berkenaan. Combination of them menghasilkan chromatic dispersion. Okey, kita boleh tengok video ni. Chromatic dispersion, a variation in the phase velocity of light according to wavelength, which in turn causes laser signals to broaden when traveling through an optical fiber, resulting in pulse overlapping and ultimately bit errors. Okey, jika kita lihat di sini, kita akan nampak ada kita bagi source different wavelength. So kita nampak tengok orang tu berlari, dia akan menyebabkan berlaku delay. So dia akan menyebabkan berlaku broaden bila dia sampai. So ini contoh kalau kita ada dalam 100 km, maka kita akan nampak bahawa light yang datang itu akan menyebabkan ada delay antara yang dihantar bila kita menggunakan wavelength yang berbeza lah. So ini secara normal pass, so kita nampak dia sama lah. Tapi bila dia berlaku ada dispersion di dalam fiber berkenaan, maka dia akan nampak overlapping pass di dalam light tu berkenaan.
So di sini macam mana kita nak test chromatic dispersion. So kita transmitkan light. So bila transmitkan light over the length of the fiber, so receive and record the delay pass at the far end. So kita akan measure signal delay because of by the non-zero spectral transmitter lah. So kita akan nampak dia punya spektrum dia. Okey, jadi di sini kalau macam mana kita nak kira chromatic dispersion tadi adalah menggunakan yang sama macam tadi. So chromatic dispersion adalah equal to material dispersion. So kita combine je chromatic dispersion Prosper-Berdini over L dm plus dw delta lambda. So yang ni adalah kiranya combination lah. Kita kena dapatkan nilai material, kita dapatkan nilai waveguide. So kita akan dapat nilai dispersion chromatic dispersion. So macam mana kita nak reducekan dispersion itu adalah yang pertama kita kena ubahlah kita punya source. So, pertama kita kena ubah kita punya source, kita kena dapatkan source tu yang mempunyai width dia yang sangat kecil supaya dia tidak akan berlaku waveguide dispersion. Okay, so setelah itu juga kita perlu ambil macam tadi kita nampak tadi, kita perlu ambil wavelength pada kawasan ni. Okay, di mana wavelength itu berlakunya zero dispersion. Okay, so di situ menunjukkan bahawa bila kita ambil pada kawasan tu, the minimum material dispersion berlaku. So itu akan mengurangkan chromatic dispersion. Okay, so the next is the polarization, which is the part of the dispersion juga. Okey, so polarization ni dia adalah melibatkan kepada perubahan ataupun delay di dalam ataupun spread of path di dalam fiber berkenaan yang disebabkan oleh TE dan TM. TE ni yang elektrik, TM adalah magnet. So jika kita lihat perubahan itu akan menyebabkan delay antara TE dan TM akan menghasilkan polarization dispersion. Okey, ini kita boleh lihat di sinilah. Kita ada TM, kita ada TE dan kita ada TM. So bila berlakunya polarization atau birefringence dalam fiber disebabkan oleh kalau fiber itu twist ataupun fiber itu ada stress ataupun ada bending dalam fiber, maka dia akan menyebabkan pergerakan TE dan TM tu tak seiring. Bila pergerakan TE dan TM tu tidak seiring, maka dia akan menyebabkan berlaku delay. Okey, dia berlaku delay antara TE dan TM, maka dia akan menyebabkan terhasilnya path broadening. Okey, so path broadening antara TE dan TM menghasilkan yang kita boleh panggil polarization dispersion. Okey, so kita ada beberapa persamaan dia yang boleh melibatkan kepada dispersion lah. So kita ada modal birefringence, so melibatkan kepada beta X, beta Y dan juga wavelength. Okey, so di sini kita akan menggunakan melihat kepada dia punya length. Jika kita nak tengoklah pada length mana yang dia akan menghasilkan birefringence berkenaan adalah bergantung kepada wavelength yang kita beri. Okey, so polarization mode dispersion ini dia ada melibatkan dua, itu intrinsic, satu lagi extrinsic. So intrinsic ni adalah melibatkan non-circular fiber core geometry and residual stress in the glass material near the core region. And extrinsic pula because disebabkan oleh stress, bending, loading ke atas fiber, twisting dalam fiber. So dia akan menyebabkan berlaku polarization mode dispersion. Okey, kita boleh tengok video ni. So polarization mode dispersion di mana they have two different polarization stated light travel at a slightly different velocity. So this is caused by imperfection and asymmetry in the glass fiber core itself and result in random spreading of the signal. So kalau kita lihat di sini, kita ada nampak dia punya bila kita bagi light source di dalam glass fiber itu, dan kita akan nampak path itu dia akan jadi macam
macam makin tidak jelas. So itu adalah disebabkan oleh berlaku dispersion ataupun broadening of the pulse ataupun we call that birefringence. Okay, so kita nampak dia akan berlaku perubahan. Pergerakan itu ada delay antara TE dan TM. So ini akan menyebabkan the two orthogonal polarization mode. So this asymmetry different in fiber introduce more refractive index between the two states. So this called that birefringence ataupun double refraction. Okay, so itu adalah pulse polarization mode dispersion. So basically birefringence in turn cause slightly different in group velocity and phase, which is preferred to has a polarization mode dispersion. So kalau this is kita kata low PMD lah. So kita nampak dia sangat jelas dia punya illustration dia. Di mana dia no BE rate. Okay. So tapi bila kita nampak bila kita tukar ataupun bila kita menggunakan high PMD ataupun high polarization mode dispersion, maka dia akan nampak multiple bit error rate. Kita akan nampak tak clear dia punya gambar tu. Dia macam ada noise. So itu adalah disebabkan oleh polarization mode dispersion, di mana pulse antara TM dan TE itu, TM dengan TE itu berlaku delay. So dia menyebabkan distorted signal which lead to transmission error. Okay, so kalau kita lihat di sini, kalau tengok di bawah, kalau ini dalam secara reality lah. So kita ada near end, far end. So kita akan nampak PMD berlaku has a statistically random measurement along the fiber, which to see that both polarized theta exhibit some variable value of PMD at any point in time. So ini kita macam mana kita nak test dia. So kita menggunakan light source, kita gunakan receiver. So one kita transmit fiber itu atau transmit light itu. So kita record dia punya polarized light lah. Dan kita measure dia punya different group delay. So bila dia nampak dalam keadaan kalau yang nampak kat sini tu, itu menunjukkan bahawa polarization mode dispersion berlaku. Okay, so itu sahaja. Terima kasih.